Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua pelajar RBT tingkatan 1, 1A, 1C dan 1D. Jadi memandangkan kita kelas online sekarang ni. Jadi saya hari ini bagi kelas online dengan menggunakan YouTube ni lah. Saya ada nota kat sini dan kamu boleh rujuk buku teks yang mana muka surat berapa, saya tak ingat lah. Mencari dalam buku teks tajuk aplikasi teknologi reka bentuk fashion lah. Jadi saya akan mulakan tajuk ni dan mungkin bukan semua, maybe sekitar sampai alatan mengukur lah. Alatan untuk mengukur fabrik ataupun kain. First kali, definisi reka bentuk ini definisi reka bentuk yang awal-awal tu sama saja. Seni atau proses mereka bentuk dan mencipta produk atau fashion kepada pengguna. Kemudian definisi fashion, dia bilang style ataupun gaya serta tingkah laku yang diterima dan menjadi popular. Itu fashion. Fashion ni, kalau kamu satu orang saja yang pakai gaya tu, orang lain tidak mau ikut, kita panggil dia macam dah betul. Sebab tiada orang mau ikut. Kalau yang jadi fashion, satu orang pakai, semua orang mau pakai. Satu orang pakai topi, topinya ada bintang-bintang, semua orang mau pakai topi bintang-bintang. Itu dipanggil sebagai fashion. Dulu kita ada style, orang pakai t-shirt Supreme. Semua orang mau pakai, semua orang beli t-shirt Supreme. Maka itu kita panggil sebagai fashion. Jadi fashion ini merujuk, tengok ayat di sini, fashion merujuk kepada apa-apa sahaja yang berkaitan dengan perkembangan trend semasa ataupun yang terdahulu. Sama ada dari segi pakaian, dari segi aksesori ataupun kelengkapan rumah tangga. Itu definisi fashion. Ingat kalau kamu pakai satu-satu fashion tetapi orang lain tidak mau terima gaya yang kamu guna itu, maka ia tidak dipanggil sebagai fashion. Tetapi ada kalanya fashion ini kamu menjadi orang yang pertama memperkenalkan fashion itu. Dan bila ada orang ikut, orang berminat dengan apa yang kamu buat, maka dia terus menjadi fashion. Baik. Definisi reka bentuk dan fashion. Inilah dia definisi reka bentuk dan fashion. Reka bentuk fashion, satu proses atau bidang seni yang mengaplikasikan idea pada suatu reka bentuk atau rekaan pakaian atau aksesori. Kemudian dia bilang reka bentuk fashion menekankan aplikasi konsep, prinsip dan elemen reka bentuk dan estetika atau keindahan semula jadi dalam rekaan. Penghasilan reka bentuk fashion melibatkan pengulangan, peniruan dan inovasi bagi menghasilkan reka bentuk fashion yang baru. Saya nak highlight sini. Sekejap. Ini saya nak highlight perkataan pengulangan, peniruan dan inovasi. 3 perkataan ini yang akan kamu guna dalam rekaan fashion kamu nanti. Kamu hanya perlu buat pengulangan, peniruan, kemudian buat inovasi. Kalau kamu boleh catat dalam buku nota kamu sekarang ni, highlight ini perkataan. Buat salin. Pengulangan, peniruan dan inovasi. Baik, seterusnya. Ini mamak kamu. Dulu. Yang sekarang ni ada juga orang pakai fashion begini. Yang sebelah kiri ini first kali dulu zaman 1970-an. Lepas tu, apa dia buat?
Dia, okey, tengok balik ayat tadi, pengulangan, bilang pengulangan. Apa yang dia ulang? Fashion yang sama, fashion Saloma. Ini pun yang warna biru ni fashion Saloma. Tapi dia tambah apa? Peniruan. Dia tiru pattern Saloma ni. Okey, fashion Saloma ni ada kembang pinggang sikit ini. Okey, sini pun ada juga. Okey, ada kembang juga pinggang sikit sini. Dan akhir sekali adalah inovasi. Inovasi ini pattern lama ni, ini pattern baru. Dipanjangkan tangan dia, skirt baju dia labuhkan, okey. Kemudian pilihan warna dia perbaharui. Itu contoh Okey. Kerjaya dalam bidang reka bentuk fashion. Ini manalah tahu kan, salah seorang dari kamu ni nanti boleh jadi fashion designer. Ni ayat dia ni. Fashion designer. Okay, apa itu fashion designer? Individu yang terlibat dalam proses mereka bentuk fashion pakaian dan aksesori. Okay, apa dia orang buat? Kerjanya buat lakaran fashion. Lepas tu sama ada secara manual pakai kertas sama pensel ataupun pakai komputer. Okay, zaman sekarang ni ada orang buat fashion pakai handphone saja. Pakai apps pakai perisian di komputer. Ini adalah seorang fashion designer. Fashion designer ni bukan kaleng-kaleng punya kerja. Ini kalau ikutkan pendapatan dia, okay, boleh tahan. Kemudian dia punya daya imajinasi tinggi. Tidak terhad sama ada mereka design fashion ni kepada perempuan saja ke ataupun kepada lelaki saja ke, tidak. Okay. Bahkan banyak mereka pakaian pengantin sendiri, bukannya perempuan, lelaki. Negara kita terkenal dengan mereka seperti Rizalman. Okay. Ini antara nama-nama yang popular. Okay, saya tunjuk sini. Okay. Mereka fashion Malaysia. Okay. Baik. Nah, kita ada Bernard Chandran. Okay. Ini lelaki ni. Memang lelaki pun. Zhang Toy, ini perempuan, jarang dengar. Jimmy Choo, kasut. Okay. Okay, saya tengok lagi kalau yang buka ni. Icon Fashion. Kita tengok siapa yang terlibat juga. Inilah di Rizalman. Okay, Rizalman. Ini antara yang top Kita di Malaysia dia selalu buat rekaan fashion untuk artis dan juga pengantin. Rizalman Ibrahim. Nampak ni gelaran dia ni, The Royalty of Malaysia's Fashion, Rizalman Ibrahim. Okay. Alright. Ini Joven Mendagi. Ini pun antara yang hebat di negara kita. Namanya Jovian Mendagi. JM. Dia punya apa ni? Ni Rizman Ruzaini. Dah tahu yang mana satu ni Rizman. Kanan ke kiri, saya pun dah berapa kenal ni. Yang ni Bernard Chandran. Ini pun mereka design. Okay. Ini Alia Bastamam, baru satu perempuan. Melinda Loy, dua perempuan. Sekarang mereka kasut terkenal di dunia, Jimmy Choo. Dan dia, Datuk Jimmy Choo tidak tinggal di Malaysia, tinggal di London. Buat kasut di sana. Okay. Kasutnya dipakai oleh selebriti daripada antarabangsa. Okay. Hon Koi dan banyak lagi lah di sini, kamu boleh tengok lah. Apa lagi ada kat bawah ni, kamu boleh Google sendirilah. Baik, kita sambung. Seterusnya, ini fashion forecasting. Ini masih lagi kerjaya dalam bidang reka bentuk fashion. Kerja diorang ni, peramal fashion ni bukan bomoh. Ini kurang lebih lah kali kan, bomoh fashion. Kerja dia buat ramalan trend fashion yang akan popular. Okay, kerja dia buat analisis trending fashion dari dulu sampai sekarang. Dan dia tahu macam mana jenis fabrik, corak warna, tema, bentuk elemen seni reka dan lain-lain. Okay, ini kerjaya dalam bidang reka bentuk fashion. Peramal fashion. Fashion forecasting. Okay, ingat perkataan ni, fashion forecasting. Kamu duduk di hulu kah, tinggal di mana kah? Kalau ikutkan fashion ni, siapa saja yang
hidup dan bernafas sekarang ni semua mengenakan fashion. Walaupun makcik-makcik di kampung, walaupun atuk-atuk di kampung. Apa fashion atuk-atuk di kampung? Kamu pun tahu apa fashion diorang. Apa fashion beliau kamu? Apa fashion abang kamu? Apa fashion kakak kamu? Fashion kamu sendiri, kamu tahu. Semua orang pakai fashion. Okay? Saya rasa Tarzan pun ada fashion sendiri. Betul tak? Trending juga fashion dia tu. Okay, seterusnya. Kerjaya tenaga pengajar fashion. Yang ini jadi cikgu juga. Tapi bukan cikgu macam saya. Adalah sikit-sikit. Cikgu fashion. Ajar menjahit. Boleh mengajar di kolej komuniti. Boleh mengajar di Giat Mara. Boleh mengajar di universiti. Okay, macam saya belajar menjahit di universiti. Universiti ada pensyarah jahitan. Kerja dia mengajar menjahit saja. Tidak buat kerja lain. Okay. Seterusnya, perunding image. Ini syok ni. Perunding image. Perunding image ni dia tidak menjahit. Dia tidak beli kain. Apa kerja dia orang? Bagi idea saja. Bagi pendapat. Tapi biasanya orang ini pun bekerja juga sebagai tukang jahit. Ada setengah juga dia kerja bagi pendapat saja. Dia tidak menjahit, yang menjahit orang lain. Mungkin staff dia kah, okay? Mungkin mereka lain kah. Kerja dia bagi nasihat saja. Contohnya lah, saya pilih satu uncang. Kalau ada uncang sini lah. Uncang fashion yang sesuai untuk si uncang ni mungkin baju warna pink. Konon lah. Okay? Sebab apa? Sebab dia match dengan dia punya muka. Kalau ada yang tak setuju, ini contoh saja. Sebagai contoh. Okay? Begitulah cara seorang perunding image. Dia melihat keperluan fashion seseorang itu berdasarkan ciri-ciri yang tertentu. Okay? Ciri-ciri mukanya kah? Ciri-ciri tinggi badannya kah? Okay? Itu. Right? Next. Okay. Jenis reka bentuk fashion. Kalau kamu boleh menyalin lah. Tolonglah salin. Saya mana nampak kamu menyalin. Tidak melimpang kah sambil mandi kah? Tengok saya punya kelas ni ya. Kali ini saya buat kelas lain sikit lah. Saya akan bagi soalan tapi bukan hari ini. Okay, hari ini kita belajar dahulu macam mana fashion. Lagipun susah sebenarnya. Mengajar kelas fashion online. Dapat baca, tengok, lepas tu buat apa. Saya mau kelas depan mata. Kita boleh bawa barang. Kita boleh jahit. Kita boleh potong. Okay? Kita boleh pakai. Itu saya mau. Tapi tak apa. Sementara kita kena suruh berada di rumah ni. Jom kita buat mana yang boleh. Okay, ada dua. Satu pakaian. Yang kedua aksesori. Pakaian ni. Okay. Pakaian ni apa yang kita pakai melekat di badan kita sebagai yang utama. Sebagai yang utama. Utama bermaksud baju, okay, seluar, right, apa lagi? Dari pinggang, pakaian, okay, yang melekat di badan. Dan pakaian ni kalau tidak dipakai maka ianya ganjil. Kasut, okay, itu pakaian. Okay. Cuba kamu teka, ada berapa saja? 3, 4, 5, 6, 7, 10. Okay, saya ulang Baju. Okay. Kalau kamu tidak pakai baju, ganjil tak? Jawab sendiri. Seluar. Kalau kamu tidak pakai seluar, ganjil atau tidak? Okay, jawab sendiri. Ketiga, kasut. Ganjil atau tidak? Kalau kamu tidak pakai. Dan yang keempat, pakaian dalam. Ganjil tidak kalau kamu dah pakai? Ganjil kan? Inilah pakaian. Tapi dalam kelas kita tak boleh buat fashion pakaian dalam. Haram. Kita buat fashion yang di luar sahaja. Okay? Yang kedua, aksesori. Aksesori ini tambahan sahaja. Pakai boleh, tak pakai pun boleh. Kalau kamu pakai, dia melengkapkan suasana. Kalau kamu tidak pakai, dia tidak ganjil. Contohnya, topi. Okey, topi ya. Kalau kamu pakai, ia nampak menambah fashion kamu.
Kalau kamu tidak pakai, ia tidak mengurangi fashion kamu. Tak nampak ganjil. Rantai. Rantai leher, gelang tangan. Kalau ada kamu pakai, dia nampak cantik. Kalau kamu tak pakai, dia tak nampak pelik. Okey. Stokin, sama juga stokin. Stokin ini bukan pakaian, tetapi dia adalah aksesori. Mengapa? Kamu pakai, lengkaplah pakaian kamu. Tapi kalau kamu tak pakai, tidak juga nampak ganjil. Apa lagi sebagai fashion? Sebagai aksesori. Bag, okey? Bag adalah aksesori. Cincin, aksesori. Apa lagi? Baik. Okey, ingat apa yang saya highlight ni. Nanti ada satu tugasan, saya minta menyediakan senarai pakaian ya, fashion ya. Okey, ni dia. Oh, lupa saya satu lagi tadi, pakaian. Tudung. Kalau pelajar Muslim, tudung Tudung adalah pakaian. Okey. Kalau tak pakai, jadi ganjil, pelik. Ni, aksesori. Topi, tali pinggang, sarung tangan, beg, kasut, jab dan scarf. Okey. Scarf ini ada orang bilang scarf yang bentuk U tu, ada juga yang bilang scarf yang pakai tudung tu. Kita tengok apa tu scarf. Okey, ini adalah scarf. Selempang leher tu. Okey. Ni scarf. Scarf. Ni kira tudung lah. Ni scarf. Scarf. Okey, scarf. Scarf and scarf. Okey. Cekak. Ini cekak. Cekak. Ini semua cekak. Okey, ini juga boleh sebagai aksesori. Okey, ini cekak. Pakcik ni bukan. Okey, ini silat sudah. Okey. Itu saja. Baik. Seterusnya, teknik cantuman dan penggunaan alatan dalam proses penyediaan reka bentuk. Okey, baiklah. Bila kita nak hasilkan satu fashion, okey, saya highlight ni. Okey. Baik. Cantuman. Cantuman maksudnya, kalau kita nak pakai baju. Baju kita tu dalam keadaan bercantum. Yalah, lengannya cantum ke badannya, collarnya bercantum dengan badan bajunya, okey? Semuanya dalam keadaan bercantum. Kalau tak bercantum, baju apa yang kita pakai tidak bercantum? Ada satu pakaian lah, tapi yang itu special lah, iaitu kain kapan. Kain kapan tidak bercantum. Yang itu pakaian juga tu, tapi untuk orang yang sudah meninggal dunia, okey? Tapi untuk manusia yang masih hidup, kita menggunakan pakaian semua dengan kaedah cantuman. Tidak ada lagi yang pakai baju main tampal. Cantuman ada, main tampal tak ada. Kain tu ditampal saja di badan. Tampal pakai gam. Bila esok mau pergi sekolah, tampal lagi baju sekolah. Tiada kan? Tapi lebih kepada cantuman. Cantuman dalam maksud yang lebih tepat, dijahit. Itu adalah kaedah cantuman. Okay, dijahit baju kamu. Coba kamu pegang baju kamu sekarang. Semua berjahit. Okay, semua berjahit. Walaupun ada fashion baju tidur kelawar tu pun masih juga dijahit. Dan untuk menjahit, kita akan gunakan peralatan. Okay, ini peralatan. Kita akan gunakan alatan. Kalau kita nak menjahit, kita mesti guna dia punya peralatan. Apa peralatan menjahit? Jangan kamu bilang benang. Benang bukan peralatan. Benang tu bahan jahitan. Alatan menjahit ni jarum. Apa lagi? Gunting.
Penetas. Nanti kita tengok senarai dia. Okay. Baik. Next. Teknik cantuman ada 4. Okay. Cuma sini tampalan ini bukan tampalan pakai gam, pakai cantuman jahitan. Okay. Kaedah menjahit, kaedah jahitan, kaedah sulaman, kaedah tampalan dan juga kaedah lain. Apa itu teknik cantuman? Proses mencantum, menyambung atau menyatukan kepingan fabrik atau bahan lain bagi menghasilkan produk reka bentuk fashion. Itu dia. Okay. Kaedah jahitan. Kaedah jahitan. Okay. Jahitan tangan. Jahitan mesin. Ini 2. Jahitan tangan dan jahitan mesin. Kita dah pakai stapler. Kita dah pakai stapler. Jahitan tangan pakai jarum tangan. Jahitan mesin pakai mesin jahit. Stapler ni cuma untuk mock-up. Tahu mock-up? Mock-up ni yang projek ulok-ulok macam baru-baru ni kita buat mock-up vertigasi. Itu kita boleh pakai stapler. Okay, selotip. Ini untuk buat mock-up. Mock-up ni contoh saja. Bukan untuk baju kamu. Belum pernah lagi kan kamu jumpa pakaian kamu main stapler saja. Ataupun pakai selotip. Belum pernah lagi kan. Kecuali terdesak. Contohnya kalau pelajar lelaki kuyak seluarnya. Bolehlah pakai selotip kalau tak jumpa jarum. Okey. Tapi kalau boleh elakkanlah. Nanti stapler bukannya tahan. Ataupun ada yang pergi gulung. Seluar pakai selotip. Takut terbuka. Sementara kali bolehlah. Selamanya tak mungkin. Okay, kaedah sulaman yang ini untuk tujuan hiasan bagi menyerlahkan keindahan dan estetika. Jenis sulaman, sulaman manik, reben, labuci, benang dan aplik. Aplik ni macam tempat tisu. Next. Kaedah lain, bahan seperti ni kita tak berapa pakai. Kaedah cantuman ini bersifat sementara. Tapi kalau kamu pakai untuk buat fashion kamu nanti, boleh. Nak tampal tu bunga ke dekat scarf, boleh. Tapi tak tahan lama lah. Nampak ni? Kaedah cantuman ini bersifat sementara. Alatan. Alatan pertama kita ada alatan mengukur, alatan mendraft, alatan memotong, alatan menanda, alatan menjahit. Okey. Alatan mengukur. Okey, alatan mengukur. Pertama pembaris. Pembaris ni kalau boleh pembaris kayu. Okey, pembaris kayu. Sebab apa dia berat? Pembaris kayu ni dia berat. Berat untuk menekan kain supaya bila kamu menggaris kain tidak bergerak. Bagusnya pakai pembaris kayu. Jangan pakai pembaris batu, berat sangat. Pakai pembaris kayu. Yang kedua, pita pengukur. Jangan